Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Diyadini bin Mak Darus, nombor matrik 289130. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan tugasan subjek SADN 1033 Kenegaraan Malaysia. Tajuk tugasan yang telah diberikan adalah berkenaan dengan ekonomi, iaitu industri kecil dan sederhana, dan kumpulan kami telah memilih syarikat One Cookies Sedia Berhad sebagai tajuk tugasan. Kumpulan kami terdiri daripada 6 orang dan diberi nama kumpulan Fantastic Six. Dalam era globalisasi ini, sesetengah ekonomi di negara-negara maju mencapai kejayaan disebabkan oleh perkembangan industri kecil dan sederhana atau dikenali sebagai IKS yang telah diusahakan dalam negara tersebut, yang mana kebanyakan IKS ini telah memberi sumbangan yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi di sesebuah negara maju. Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada Dr. Nim Awadi bin Muhammad. Nama saya Arjada Nurasiah binti Asad, nombor masjid 289294, akan membentangkan tajuk utama kami pada tugasan subjek ini, yang mana kami memilih syarikat One Cookies sebagai sebuah syarikat IKS. Okey, usahawan yang kami maksudkan ialah Encik Wan Khairul Hakimin bin Wan Muhammad. Beliau dilahirkan di Mentakap Pahang, yang mana beliau merupakan CEO dan juga pengasas bagi syarikat One Cookies. Beliau berkelulusan dalam bidang sains di Universiti Sultan Zainal Abidin ataupun Uniza Terengganu. Beliau sangat meminati bidang masakan dan juga bidang penulisan, yang mana pada 2015 hingga 2019 beliau telah ke Kota London untuk menimba ilmu masakan. Selain daripada itu, beliau juga telah menulis hampir 20 naskah buku hasil penulisan beliau sendiri. Beliau juga menjadi pengajar dan juga pembangun konten di media sosial untuk usahawan-usahawan dan juga VVIP. Selain daripada itu, beliau juga merupakan salah seorang sukarelawan untuk tim Cinta Syria Malaysia. Untuk latar belakang syarikat pula, syarikat One Cookies merupakan salah satu syarikat perusahaan industri kecil dan sederhana Bumi Putera Muslim atau IKS yang sedang berkembang dengan maju. Syarikat ini berpangkalan di Bandar Baru Bangi, Selangor. Syarikat ini mempunyai 5 misi syarikat, yang mana yang pertama, menjadi pelapor syarikat makanan tradisi dan moden yang membawa operasi sistem ejen dan dropship. Yang kedua, mendapat sekurang-kurangnya 30,000 rakyat Malaysia setiap tahun untuk menjana pendapatan bersama. Yang ketiga, membantu ekonomi dengan menambah pengilang lain. Yang keempat, menjana dan meningkatkan kehidupan manusia melalui nilai dan juga sasiah yang baik dalam pembentukan budaya. Dan yang terakhir, menjadi hub terbesar dalam pemasaran produk makanan secara atas talian di peringkat global. Manakala visi syarikat tersebut adalah untuk membina usahawan bertaraf dunia dan juga menjadi pemimpin yang memberi kesan positif kepada manusia lain. Syarikat itu juga mempunyai 9 teras syarikat, yang mana yang pertama adalah memberi 100% komitmen kepada setiap yang telah diberikan oleh rakan sepasukan. Kerjasama menjadi keutamaan. Yang ketiga, bertanggungjawab ke atas apa yang telah dilakukan dan diperkatakan. Yang keempat, bersedia untuk menerima teguran dengan terbuka hati serta memberi maklum balas kepada rakan-rakan pasukan yang lain. Seterusnya, bersyukur, banyak berterima kasih dan sentiasa merendah diri. Yang keenam, sentiasa berdisiplin, menyayangi dan mengasihi rakan-rakan yang lain.
Seterusnya, yang ketujuh, sentiasa berkomunikasi dalam pujuk perkara. Yang ke-8 adalah keputusan adalah keutamaan. Proses pula adalah kerja berpasukan yang berkesan. Yang terakhir, sentiasa mengamal kebersihan dan memperingatkan kepada rakan-rakan pasukan yang lain. Untuk sejarah penubuhan syarikat. Syarikat One Cookies ini ditubuhkan pada 18 Mei 2020, yang mana modal permulaan untuk penubuhan syarikat ini adalah sebanyak Malaysia RM200,000 sahaja tanpa melibatkan pinjaman dari pihak-pihak yang lain. Syarikat ini ditubuhkan oleh 4 beradik, yang mana pengasasnya sendiri Wan Khairul Hakimin, serta 3 lagi adik-beradik yang lain, iaitu Wan Nasrul Hakimin, Wan Nur Atika dan juga Wan Nur Hidayah. Syarikat ini merupakan syarikat pengeluaran makanan kering dan basah, yang mana merupakan dia menggunakan sistem ejen dropship sepenuhnya pada awal kemunculannya. Kemudian pada tahun 2021, syarikat ini mendapat tawaran daripada Pasaraya Maidin untuk bekerjasama, iaitu dengan menempatkan produk-produk syarikat ini yang dijual secara runcit di cawangan-cawangan Maidin yang terpilih. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera, saya Li Fui Jin akan membentangkan tentang faktor pendorong untuk usahawan memulakan perniagaan. Terdapat berbagai faktor pendorong untuk Tuan Khairul Hakimin Muhammad dalam memulakan perniagaan One Cookies. Antara faktor pendorong adalah, pertama, beliau amat berminat menghadiri kelas perniagaan sehingga beliau sanggup berulang-alik ke London hanya untuk mendalami bidang perniagaan. Ini disebabkan pada masa tersebut dalam kelas tidak ada hak untuk dalam jualan produk atau berkongsi tentang produk. Faktor kedua, beliau turut terinspirasi dari seorang yang sangat digenari sebagai Fateh Business Foundation, iaitu Sultan Muhammad Al-Fateh. Ini disebabkan kerana Sultan Muhammad Al-Fateh bukan hanya seorang tentera tetapi ia juga merupakan seorang usahawan. Beliau telah mengajar ribuan tentera untuk menjadi peniaga usahawan di rantau Eropah, dan ini telah menyebabkan Tuan Khairul Hakimin Muhammad dalam memulakan perniagaan sendiri. Faktor ketiga, iaitu faktor keinginan mencari duit lebih. Disebabkan kenaikan harga barang pada masa sekarang tidak dapat menambung dengan gaji yang sedikit, telah membuat beliau ingin mencari duit lebih bagi menambung kos perbelanjaan isi rumah. Faktor keempat, faktor tragedi diberhentikan kerja. Disebabkan pada masa pandemik COVID-19 telah mengakibatkan seseorang agak sukar mencari kerja kerana kebanyakannya memerlukan syarat tahap pendidikan yang tinggi. Oleh itu, dengan memulakan perniagaan sendiri dapat menyara hidup walaupun tanpa tahap pendidikan yang tinggi. Faktor kelima, keinginan untuk memulakan kehidupan baru. Ini disebabkan setiap manusia ingin menikmati kehidupan yang lebih selesa dan mahu mempunyai kebebasan dalam waktu bekerja yang fleksibel serta dapat meluangkan masa bersama keluarga. Maka, beliau dengan memulakan perniagaan sendiri dapat memberi kebebasan kepada beliau dalam kehidupan. Faktor keenam, permintaan makanan di pasaran. Disebabkan peredaran semasa permintaan makanan di pasaran sangat tinggi, maka dengan permintaan ini telah mendorong beliau untuk memulakan perniagaan bagi memenuhi kehendak pelanggan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya perkenalkan diri, nama saya Ilya Zujana binti Abdul Rahman, nombor matrik 289032. Saya akan membentangkan cabaran-cabaran dalam perniagaan yang dilalui oleh pengasas produk One Cookies ini. Cabaran pertama iaitu proses penyelidikan dan pembangunan produk. Yang kedua, kenaikan gaji minimum 1,500 yang telah ditetapkan oleh kerajaan Malaysia. Yang ketiga, melalui fasa pandemik COVID-19. Dan cabaran yang terakhir, terpaksa memberhentikan beberapa orang pekerja bagi cut kos, iaitu bagi menampung kos pembelanjaan bagi lain-lain keperluan kilang.
Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Hafiz bin Mahyudin, nombor metrik 289134. Pada hari ini akan membentangkan mengenai strategi untuk kekal dalam perniagaan. Menurut Khairul Hakimi Muhammad, iaitu pengasas dan ketua pegawai eksekutif Wang Cookies Malaysia, strategi utama adalah mengurangkan kos pengurusan. Sebagai contoh, bilangan pekerja terpaksa dikecilkan semasa era pandemik COVID-19 bagi mengelakkan syarikat daripada menanggung kerugian kerana kekurangan pendapatan syarikat. Yang kedua ialah pihak pengurusan syarikat juga merancang untuk meluaskan pasaran Wang Cookies ke Malaysia Timur, iaitu di Sabah dan Sarawak, dan seterusnya ke negara jiran iaitu Indonesia, yang jelas mempunyai permintaan dan pasaran yang lebih tinggi kepada industri makanan ini. Yang ketiga ialah pihak syarikat juga telah merancang untuk menjadikan satu produk sebagai fokus utama atau sebagai killer produk untuk memecahkan pasaran perusahaan makanan ini. Sebagai contoh, Mondelez Malaysia yang memiliki barisan jenama ikonik dalam industri biskut dan produk coklat seperti Oreo dan Chismo serta Tiger. Yang keempat ialah Wang Cookies Malaysia juga kini sedang berusaha untuk mendapat pengiktirafan halal. Strategi ini amat penting untuk memastikan pengguna dan penggemar produk mereka di Malaysia yang mempunyai majoriti penduduk yang beragama Islam mempunyai dan beroleh keyakinan untuk membeli produk mereka. Yang terakhir ialah pihak pengurusan syarikat juga telah merancang untuk mengawal stok pengeluaran mengikut permintaan sahaja. Biskut atau coklat yang terpaksa dibuang setelah disimpan terlalu lama akan menyebabkan syarikat mengalami kerugian. Justru itu, perancangan yang teliti oleh pihak pengurusan syarikat untuk memastikan pengeluaran berkadar langsung dengan jualan akan mampu membantu memulihkan ekonomi dan keuangan syarikat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Ahmad Afendi bin Azizi, 288998. Mentor dalam perniagaan. Dalam dunia keusahawanan, tiada seorang usahawan pun akan terus berjaya tanpa memiliki ilmu perniagaan yang kukuh. Persiapan dan persediaan yang rapi perlu dilakukan demi meminimumkan risiko kerugian. Di zaman era kemajuan globalisasi kini, platform e-dagang telah mendapat tempat sebagai salah satu medium urus niaga yang berasaskan digital yang lebih pantas menjimatkan kos serta membina jaringan perniagaan dengan mudah. Setiap usahawan pastinya mempunyai mentor atau idola tersendiri yang merupakan sumber inspirasi dan motivasi dalam menjalankan perniagaan. Mentor yang dimaksudkan adalah saudara Irfan Khairi. Biodata Irfan Khairi. Nama sebenar beliau ialah Dr. Nur Irfan Khairi bin Nur Azmi, berasal dari Negeri Perak Darul Rizwan dan berumur 45 tahun. Beliau merupakan pemegang ijazah sarjana muda multimedia design dari Staffordshire University, United Kingdom, dan merupakan pakar perniagaan internet, penulis buku, usahawan serta juga. Biodata Irfan Khairi. Nama sebenar beliau. Kejayaan Irfan Khairi. Irfan Khairi menjadi jutawan pada usia 25 tahun, menjadi mentor kepada usahawan internet di Malaysia serta memiliki empayar perniagaan internet di serata dunia dan kini menetap di Dubai, UAE. 7 kunci kejayaan Irfan Khairi. Yang pertama adalah usahawan perlu mempunyai pengetahuan, penilaian dan selok-belok perniagaan sebelum menceburi sesuatu bidang. Yang kedua adalah perlu memiliki ilmu accountability yang jitu seperti pengurusan wang syarikat. Yang ketiga adalah tidak mengamalkan penipuan dalam perniagaan. Dan keempat, sikap tamak harus dielakkan agar tidak hilang fokus dalam bidang yang diceburi.
Kelima adalah pengurusan hutang yang terkawan dan elakkan meminjam wang. Keenam, memastikan setiap maklumat yang diterima adalah tepat sebelum membuat sebarang keputusan. Dan yang ketujuh adalah sentiasa kekal positif dalam bidang yang diceburi. Beliau juga mendapat sokongan dari pihak kerajaan iaitu menerima RM500K dari pihak RHB Bank serta mendapat anugerah iaitu Amalan Pengilang yang Baik GMP dari Kementerian Kesihatan Malaysia serta mendapat sokongan dari pihak Maidin iaitu dari Datuk Wira Dr. Haji Amir Ali Maidin dengan berupa mendapat diskaun tepung gandum. Anugerah yang diterima One Cookies Malaysia. Menurut Hamid 2020, bagi tempoh Mac hingga Oktober 2020, 2,713 buah syarikat industri kecil dan sederhana IKS terpaksa gulung tikar akibat daripada implikasi pandemik COVID-19. Sebagai kerajaan yang peka dan prihatin di atas keluhan oleh para usahawan, bantuan kewangan yang dimohonkan oleh Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob melalui program Semarak Niaga adalah tepat pada masanya. Kementerian Kewangan MOF melancarkan beberapa inisiatif utama bantuan kewangan dan pembiayaan dikeluarkan khusus kepada para usahawan. Antara pembiayaan adalah pembiayaan kredit mikro tanpa faedah untuk tempoh 6 bulan pertama, kemudahan moratorium dan geran padanan untuk Malaysia Core Investment Fund MyChief. Menurut pengasas dan Ketua Pegawai Eksekutif One Cookies Malaysia, Khairul Hakimin Mohamad, syarikat ini belum lagi menerima sebarang anugerah daripada pihak kerajaan maupun pihak swasta. Oleh kerana syarikat ini baru saja beroperasi dan masih dalam proses menstabilkan kewangan syarikat supaya menjadi lebih kukuh. Namun begitu, beliau menanamkan cita-cita untuk mencapai anugerah Enterprise E50 yang dianugerahkan oleh SME Corp Malaysia. Anugerah Enterprise E50 merupakan satu program anugerah yang berprestij di mana mengiktiraf pencapaian industri kecil dan sederhana IKS Malaysia agar terus lebih maju di masa hadapan. Objektif anugerah Enterprise E50 adalah untuk menggalakkan usaha di kalangan syarikat tempatan dalam menuju kecemerlangan di samping mengiktiraf semangat keusahawanan dan mewujudkan satu platform yang khusus untuk syarikat tempatan yang baru dalam mengiktiraf dan perhatian yang lebih besar. Manfaat daripada program anugerah Enterprise E50 adalah mendapat liputan media seperti Business Times, Malaysia SME, Media Prima dan lain-lain media dan secara automatik akan dicalonkan untuk anugerah kecemerlangan industri AKI dan anugerah produktiviti negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Diyadini bin Mak Darus, nombor matrik 289130. Saya akan berkongsi mengenai kata-kata khidmat yang telah diberikan oleh pengusaha One Cookies iaitu Tuan Khairul Hakimin. Menurut beliau, seorang usahawan yang ingin berjaya perlulah mempunyai motivasi diri yang tinggi dalam perniagaan yang diusahakan. Sebagai pengusaha yang ingin mengembangkan perniagaan, harus berani mengambil risiko dalam apa jua keadaan sekalipun bagi meningkatkan potensi diri sendiri. Mempunyai ilmu pengetahuan terutamanya dalam bidang keusahawanan sangatlah penting sepanjang proses untuk menjadi usahawan demi meningkatkan tahap kemajuan perniagaan yang dijalankan. Perkara yang paling penting bagi seseorang usahawan untuk memulakan perniagaan adalah semangat yang tinggi serta berdisiplin dan sentiasa memberikan komitmen yang tinggi dalam setiap perkara yang dilakukan supaya perniagaan yang dijalankan dapat mencapai perkembangan yang baik dari semasa ke semasa. Bagi pengusaha produk industri kecil dan sederhana IKS ini, Tuan Khairul Hakimin, untuk capai tahap kejayaan seperti hari ini sudah pasti memerlukan banyak usaha tanpa pernah kenal erti penat dan lelah. Apa yang boleh dikongsikan di sini adalah jika seseorang itu berniat untuk menceburkan diri dalam bidang usahawan dan ingin memulakan sesuatu perniagaan, kita haruslah banyak bersabar, kreatif dan sentiasa fokus dengan apa yang ingin dilakukan. Nasihat yang paling penting kepada yang ingin memulakan perniagaan adalah persiapkan diri dengan ilmu-ilmu keusahawanan, pengurusan, pemasaran dan kemahiran komunikasi dan mulakan perniagaan yang tidak berisiko tinggi.
Menurut pemilik One Cookies ini, di sebalik kejayaan syarikat ini, mereka juga tidak terlepas daripada berdepan dengan pelbagai ujian dan rintangan. Oleh itu, menghadapi perkara ini, kita haruslah berfikiran luas dan bertindak dengan cekap serta berupaya membuat keputusan dengan cepat dan berkesan. Semua sifat ini perlu ada dalam diri seseorang usahawan kerana sikap tidak mudah mengalah adalah kunci utama kejayaan mereka. Selain itu, apa yang dilakukan mestilah berpandukan kepada agama, iaitu lakukan apa yang disuruh dan tinggalkan apa yang dilarang. Akhir sekali, beliau berpesan, jika kita ingin terus berjaya dalam apa jua bidang, termasuklah bidang usahawan, kita haruslah mendapat restu daripada kedua-dua ibu dan bapa, kerana doa daripada mereka adalah berkat kejayaan dalam hidup seseorang. Sebagai kesimpulannya, kerajaan perlu terus komited untuk membantu pengusaha industri kecil dan sederhana di negara kita melalui pelbagai pakej rancangan yang perlu disediakan. Hal ini amat penting kerana industri ini telah memberikan sumbangan yang sangat signifikan kepada kemajuan sektor ekonomi negara. Dasar-dasar kerajaan yang disediakan bagi menyokong industri ini juga memainkan peranan penting demi mencorakkan perjalanan industri ini ke pesada antarabangsa. Sebagai contoh, penubuhan Perbadanan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia dilihat sebagai langkah bijak dan berani oleh pihak kerajaan bagi memastikan perusahaan ini terus berkembang maju di negara kita. Selain itu, bimbingan dan latihan oleh agensi berkaitan amat ditagih bagi memastikan pemilik industri ini mempunyai kemahiran dan pengetahuan yang mencukupi untuk menguruskan perusahaan mereka bagi mengelakkan mengalami kerugian atau kemelesetan prestasi. Justru itu, sokongan erat dan kerjasama segenap pihak amat ditagih bagi memastikan industri kecil dan sederhana di Malaysia terus berkembang dan mampu menyumbang kepada kestabilan ekonomi yang akan mendorong kepada kemajuan negara. Secara keseluruhannya, industri kecil dan sederhana perlu terus diperkukuhkan melalui dasar-dasar dan kerjasama erat pelbagai pihak agar tidak menjadi gajah putih atau beban yang akan membantukan kemajuan sektor ekonomi negara. Konklusinya, industri kecil dan sederhana amat penting demi kestabilan dan kemakmuran ekonomi Malaysia.